Salam sejahtera, bertemu lagi kita pelajar-pelajar. Perbincangan kita kali ini akan menyentuh topik daripada bab 6.2 iaitu peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimanakah corak sistem pemerintahan tamadun Yunani. Corak sistem pemerintahannya berubah dari masa ke semasa. Sebagai contohnya, pada peringkat awal, tamadun Yunani seperti di negara Athens, mereka mengamalkan sistem pemerintahan monarki. Apakah itu monarki ya pelajar-pelajar? Monarki bermaksud sistem pemerintahan beraja, di mana pemerintahannya diketuai oleh raja dan pelantikannya berasaskan keturunan. That means maybe the next king will be take over by his son or his brother or anyone who have related or relations to him. Raja dibantu oleh konsul. Apa maksud konsul? Konsul bermaksud golongan yang bijak pandai. The community or people who are very intelligent. Corak sistem pemerintahan tamadun Yunani yang kedua ialah oligarki. Oligarki merupakan pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian. Sebahagian means not everyone, not all of Athens people. Okay? Sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Those people who have power, but not all. Seterusnya, corak pemerintahan di Athens digantikan dengan sistem pemerintahan aritokrasi. Aritokrasi bermaksud pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Golongan bangsawan ni bermaksud golongan yang mempunyai pangkat ataupun kedudukan dan harta yang banyak. Sistem pemerintahan aritokrasi seterusnya digantikan dengan sistem pemerintahan tirani. Sistem pemerintahan tirani merupakan pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim. Zalim means jahat, very cruel, and he like to bully his people and make his people live in a very hard life. Dan sistem pemerintahan Athens yang terakhir ialah demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang dipilih, maksudnya kerajaannya, the government are dipilih oleh rakyat through voting session, melalui pengundian. Seterusnya pelajar-pelajar, kita akan melihat kepada perkembangan sistem demokrasi di Athens. Okey, sistem demokrasi di Athens diasaskan, maksudnya sistem yang diperkenalkan, dimulakan, started by who, iaitu maksud diasaskan oleh Solon pada tahun 594 sebelum Masihi. Dan sistem demokrasi ini digunakan semula dan diperkuatkan oleh Pericles. Bagi Pericles, penekanan, he is focusing on, itu maksudnya penekanan, diberikan kuasa kepada rakyat. That means the people have the most powerful
to choose their government. Therefore, the people are also responsible to memantapkan. Memantapkan means memperkuatkan sistem demokrasi. Demokrasi, amalan sistem demokrasi ini menjadi lemah, getting weaker, and finally tidak digunakan, terhapus, no more use when Raja Philip memerintah Athens pada 338 sebelum Masihi. So this is what Raja Philip looks like. They describe only lah pelajar-pelajar. Ciri-ciri demokrasi di Athens pula, mereka punya pemerintahan diketuai oleh Dewan Perhimpunan, merupakan badan tertinggi. Di bawah Dewan Perhimpunan ialah majlis, magistrat dan juri, dan masing-masing badan ini ataupun kumpulan ini mempunyai tugas yang berbeza. Berikut merupakan fungsi Dewan Perhimpunan. Maksudnya apakah peranan, their job, bagi Dewan Perhimpunan. Pertama, Dewan Perhimpunan melantik, they appoint, they choose ahli majlis sebagai sebahagian sistem pentadbiran yang wujud. Seterusnya, menggubal means membuat or make draft undang-undang bagi memastikan keadilan. That means if there is no law or undang-undang, there won't be any justice or keadilan. Seterusnya, membuat deklarasi. Deklarasi bermaksud pengumuman. Pengumuman means announcement. Deklarasi peperangan. Maksudnya bila orang Athens merasakan keadaan tidak selamat during semasa peperangan, mereka boleh melancarkan peperangan. Hanya jika perlu. Seterusnya ialah menerima duta, they accept duta, ambassador from outside, from other country, dari negara asing, bagi mengukuhkan hubungan antara kedua-dua pihak. Dan seterusnya ialah membincangkan hak kewangan, maksudnya ahli-ahli Dewan Perhimpunan akan saling berbincang bagaimanakah menguruskan hal kewangan negara serta percukaian teks bagi mengukuhkan ekonomi Athens. Dan yang terakhir ialah menjalankan perjanjian dengan negara lain bagi melicinkan hubungan antara bangsa kedua pihak. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada bagaimanakah pelantikan keanggotaan member or ahli sebagai ahli Dewan Perhimpunan. Untuk menjadi ahli ataupun anggota Dewan Perhimpunan, mereka mestilah terdiri daripada semua warga negara lelaki Athens sahaja. Keyword yang pertama lelaki. Yang kedua ialah setiap warga negara berpeluang, have the opportunity, memegang, to hold the position, memegang jawatan selama 6 bulan sehingga setahun. Kata kunci yang kedua, jawatan, position. Dan yang ketiga, sekurang-kurangnya 3 kali sebulan mereka akan mengadakan persidangan ataupun meeting. Bersidang, kata kunci yang kedua.
Dan yang terakhir ialah semua warga negara sama ada lelaki atau perempuan dibenarkan, are allowed to join the assembly. Okay, untuk menyertai ataupun menghadiri perhimpunan. Kata kunci yang keempat. Seterusnya, pelajar-pelajar, kita akan melihat kepada peranan majlis pula. Jawatan kuasa ini mengendali urusan dan perbincangan perkara yang berkaitan dengan pemerintahan dan pentadbiran. So, keyword yang pertama bagi peranan majlis ialah mengendalikan urusan dan mengadakan perbincangan. Majlis juga dikenali sebagai Majlis 500. Mengapa dia dikenali sebagai Majlis 500 ya pelajar-pelajar? Ini kerana, kita akan lihat ciri-ciri majlis ya. Keanggotaan ahli dilantik oleh Dewan Perhimpunan. Dan ahli-ahli tersebut adalah terdiri daripada 500 orang. Di mana mereka mempunyai keahlian membership for 2 years, selama 2 tahun. Ahli sebanyak 500 ini akan dipecahkan. They will be divided into 10 kepada 10 jawatan kuasa ataupun dikenali sebagai priyantani, yang mana setiap satunya dianggotai seramai 50 orang. Dan pemilihan pengerusi pula dilakukan setiap kali persidangan. Seterusnya kita akan melihat kepada fungsi majlis. Yang pertama ialah melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Ahli-ahli majlis bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan dan kuasa majlis tidak dapat mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Baiklah, untuk magistrat pula, magistrat merupakan badan. Badan ini bukan anggota badan kamu ya, pelajar-pelajar. Badan ini bermaksud organisasi ataupun kumpulan yang melaksanakan segala dasar yang ditetapkan. Maksudnya tadi kita lihat kepada majlis kan, mereka merancang, mereka berbincang. Dan kali ini kita akan melihat kepada siapa yang melaksanakan. Who make the action? Okay. Keanggotaan magistrat ialah seperti berikut. Mereka mestilah daripada warga negara Athens, dianggotai seramai 6,000 orang ahli, 200 sehingga 500 orang adalah hakim, dan 10 orang sebagai general tentera. Seterusnya kita akan melihat kepada fungsi majlis. Yang pertama, menguruskan hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Fungsinya yang kedua ialah sebagai kaki tangan kerajaan. Maksudnya mereka ialah pekerja kerajaan. Dan yang terakhir sekali, melaksanakan. Who make the action? Who manage? Okay. Dasar yang telah diputuskan. Diputuskan mean decided by oleh majlis. Bagaimana pula dengan juri? Juri bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan keadilan. Finding justice. Keanggotaan juri ialah seperti berikut. Juri dianggotai daripada 101 sehingga 1,001 orang berdasarkan berapa seriusnya kes yang dibicarakan. Contohnya kes membunuh, mencuri,
merogol, merompak dan sebagainya. Perbicaraan diketuai. Okay. The court will be lead. Okay. Diketuai oleh pengerusinya. Fungsi juri ialah menjadi pemutus kepada sesuatu kes. They will be make a decision on how to settle the case, how to solve the case. Kedua, pesalah akan merayu terus kepada warga negara. Maksudnya, those who are being punished can appeal, okay, from the people. Dan yang ketiga, kuasa pengadilan terletak dalam tangan warga negara. Maksudnya, warga negara, the citizen, will make a choice or decide what to do to the one who make mistake, the one who do the crimes. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita akan melihat kepada bagaimanakah corak pemerintahan dan pentadbiran di Sparta. Di Sparta, mereka mengamalkan pemerintahan yang bersifat secara monarki. Terhad. Terhad mean very limited. Monarki means diketuai oleh raja. Terdapat dua orang raja yang memerintah Sparta bersama-sama bagi mengelakkan raja daripada bertindak kejam. Kedua-dua raja datang dari keluarga Eurypontids dan Agiads. Dan pengurusan raja, pentadbiran dan pemerintahan bagi raja dibantu will be held by Dewan Perhimpunan dan Dewan Majlis. Dewan Perhimpunan mempunyai 10,000 orang ahli dan mempunyai 5 orang pegawai dan dikenali sebagai ephors. Ephors bermaksud ataupun tugasnya adalah untuk memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Meaning to say, they will monitor the kings who control the country and make sure the king will not use his full power to rule the country. Majlis pula mempunyai 28 orang dewasa dan berusia melebihi 60 tahun. Maksudnya, umur ahli majlis adalah more than 60 years old. Dan keahlian mereka, their membership are eligible seumur hidup, adalah selama mana mereka hidup. Adakah pelajar-pelajar tahu mengapakah Sparta dikategorikan sebagai kerajaan ketenteraan? Ketenteraan means military style. Okay. Di Sparta, penekanan diberikan kepada disiplin ketenteraan. Maksudnya mereka menjalankan hidup mereka berdasarkan disiplin ala-ala ketenteraan, military style. Kanak-kanak, the children, seawal 7 tahun, from 7 years old, dan wanita dilatih trained to be a soldier. Kaum wanita, the ladies, the women, will be trained, akan dilatih menjalani latihan fizikal seperti berlari, bertinju. Bertinju mean boxing, how to defend themselves, menari, menyanyi. Kaum wanita juga bertugas untuk mempertahankan negara. The women also will have to hold a responsibility to protect their country.
Dari segi aspek disiplin dan taat setia kepada negara, maka kota menjadikan disiplin sebagai asas perkembangan Sparta. Meaning to say, Sparta will always develop depends on how disciplined and how loyal their peoples to the country. Warga negara Sparta, the people of Sparta, sanggup berkorban nyawa, willing to sacrifice themselves in order to defend or to protect their country's freedom, mempertahankan kedaulatan negaranya. Buktinya, it was proved when there is a series of war between Sparta and Persia on 490 sebelum Masihi until 449 sebelum Masihi. On 480 sebelum Masihi, Sparta managed to defeat Persia di Salamis, berjaya mengalahkan negara Persia di Salamis. Salamis maksudnya nama tempat. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita akan melihat kepada apakah antara kepentingan menghargai asas-asas amalan demokrasi. Remember, demokrasi involve people to choose their own leader and their government. Dengan adanya demokrasi ataupun amalan demokrasi, maka dapat melindungi, they can protect the people's need, melindungi kepentingan rakyat. Misalnya dalam soal ekonomi, sosial dan politik. Seterusnya, kepentingannya yang kedua ialah dapat membentuk rakyat, membentuk can create the people ataupun rakyat menjadi warga negara yang bertanggungjawab terhadap negaranya. Seterusnya ialah dapat menentukan hala tuju politik negara dengan cara memilih. Caranya dengan memilih pemimpin yang berkebolehan. From democracy, people can choose the most capable, most caliber dan most responsible leader to lead the country, especially in politics. Dan yang terakhir sekali, berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera, live in harmony dan ekonomi yang stable. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan lihat bagaimanakah perbezaan, the difference between sistem demokrasi di negara Athens dan di Malaysia. Pelajar-pelajar akan lihat terdapat perbezaan dari segi pelantikan, penglibatan dan cara pengurusannya. Sebagai contohnya di Athens, bentuk penyertaan yang terlibat adalah secara langsung. Maksudnya, it's not automatic. Di mana mereka hanya membenarkan warga negara lelaki sahaja terlibat. Secara langsung dalam perbincangan dan perdebatan. Terdapat Dewan Perhimpunan atau badan tertinggi dan di bawahnya adalah Majlis Magistrat dan Juri. Dan hanya warga negara lelaki bebas sahaja yang boleh mengundi. Warga negara lelaki bebas bermaksud mereka tidak ada rekod jenayah, mereka bukan tawanan perang, ataupun mereka bukan golongan hamba. Wanita dan hamba tidak boleh mengundi. They cannot involve in the voting station to choose the country or leader. Seterusnya di Malaysia, bentuk penyertaannya adalah secara tidak langsung, di mana mereka mengadakan demokrasi berparlimen. Rakyat melibatkan semua orang lelaki ataupun perempuan, layak memilih wakil. They can choose their own
leader melalui sesi pilihan raya. Remember, pilihan raya maksudnya voting session. Okay, mempunyai 3 komponen utama, iaitu badan pemerintah, those who draft the law, perundangan yang melaksanakan, those who do the actions, or those who implement the government plans, dan badan kehakiman, those who solve or involved in the justice issue. Semua warga negara lelaki, okay, semua warga negara lelaki dan wanita boleh mengundi. Baiklah pelajar-pelajar, setakat ini saja perbincangan kita untuk topik kali ini. Sebelum cikgu mengundur diri, cikgu ada menyediakan 4 soalan latihan bagi mengukuhkan pemahaman pelajar-pelajar sekalian. 4 soalan tersebut ialah yang pertama, apakah maksud monarki? Soalan kedua, nyatakan 5 fungsi, 5 peranan ataupun tugas Dewan Perhimpunan. Apakah peranan majlis ataupun apakah fungsi majlis? Dan yang terakhir, siapakah anggota yang menjadi ahli Dewan Perhimpunan? Baiklah, sehingga bertemu lagi untuk perbincangan seterusnya. Jaga diri dan sila siapkan semua latihan cikgu. Okay, selepas pelajar-pelajar lihat video ini, sila respon.